Baik, saudara, laporan seterusnya kita bersama dengan Majidah Ismail. Baik, silakan Majidah. Bagaimana keadaan banjir di Kota Baru ketika ini? Ya, Majidah? Ya. Biro Kebajikan UMNO Malaysia kini memberi tumpuan untuk menyalurkan bantuan makanan kepada lebih 17,000 penduduk terjejas banjir di Parlimen Pangkalan Cepa yang turut menerima tempias banjir kali ini. Pengurusinya, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim berkata bantuan tersebut berupa beras, gula dan sebagainya diagih kepada 15 buah pusat pemindahan banjir di Parlimen berkenaan yang dinaiki air sejak beberapa hari lalu. Selain 2 kontena barangan diagih di kawasan Pangkalan Cepa, bantuan makanan hari ini turut diagih kepada penduduk terjejas di Pasir Mas, Tumpat dan Masang. Menurut beliau, pelbagai pihak kini berlumba-lumba untuk menghulurkan bantuan kepada penduduk terjejas banjir, termasuk pihak NGO dan sebagainya. Justru orang ramai tidak perlu bimbang kerana bantuan akan diagih di tempat mereka. Datuk Seri Abdul Aziz turut menggesa penduduk yang terjejas agar tinggal di pusat pemindahan dan tidak pulang ke rumah kerana selain faktor keselamatan, tindakan keluar dari pusat pemindahan juga boleh menyebabkan mereka terlepas dari menerima bantuan serta sumbangan daripada pihak bertanggungjawab. Selain itu, orang ramai turut dinasihatkan agar tidak membuat spekulasi atau menyebarkan sebarang perkara negatif melalui laman sosial seperti WhatsApp, Facebook dan Twitter, di mana tindakan tersebut boleh mengundang keresahan kepada orang ramai. Dia mulas mengenai kematian 10 orang sekeluarga di Gusir, Kuala Krai yang menjadi viral di laman sosial sehingga mencetuskan keresahan dalam kalangan penduduk. Menurut beliau, tindakan tidak bertanggungjawab sebabit sengaja dilakukan untuk menyusahkan pihak keselamatan. Bercakap kepada pemberita di Pangkalan Cepa, Datuk Seri Abdul Aziz berkata, sejak 10 hari bercampung di Kelantan, Biro Kebajikan UMNO Malaysia berpuas hati dengan pengagihan bantuan kepada penduduk terlibat. Beliau turut menegaskan tiada sebarang unsur pilih kasih dalam usaha mengagihkan bantuan kerana ia dilakukan menerusi ketua bahagian di kawasan masing-masing. Beliau berharap orang ramai bersabar dan tidak bimbang kerana pihaknya akan terus berusaha menyalurkan bantuan sebaik mungkin. Dan difahamkan semalam pihaknya berjaya menyelamatkan 44 penduduk di Kampung Kok di Gua Musang yang terperangkap ke tempat yang lebih selamat. Dan operasi menyelamat tersebut dilakukan dalam tempoh 40 minit menggunakan helikopter. Sesungguhnya kerajaan akan sentiasa melakukan yang terbaik untuk rakyat dan seluruh penduduk yang terjejas dengan banjir. Namun, ianya juga bergantung kepada keadaan muka bumi yang berbeza-beza menyebabkan ada kalanya bantuan diagih agak lambat tiba ke destinasi. Dan saya rasa setakat itu dulu laporan perkembangan banjir dari Kelantan. Teruskan bersama RTM. Silakan. Baik, terima kasih Majidah Ismail dengan perkembangan terkini di Kota Baru. Baik, saudara, di Terengganu pula jumlah penduduk dipindahkan turun daripada 35,028 orang awal pagi tadi kepada 33,990 orang setakat 12 tengah hari tadi. Dan mereka daripada 8,389 keluarga ditempatkan di 87 pusat pemindahan. Dan korban akibat banjir kekal 5 orang. Portal kenyataan banjir negeri itu merekodkan daerah kemaman paling ramai masih berada di pusat pemindahan iaitu sebanyak 24,235 orang daripada 5,735 keluarga. Mereka ditempatkan di 40 pusat pemindahan. Daerah Dungun pula tidak berubah melibatkan seramai 8,683 orang daripada 2,383 keluarga ditempatkan di 34 pusat pemindahan. Di Kuala Terengganu pula menurun kepada 836 penduduk. Mereka daripada 216 keluarga ditempatkan di 7 pusat pemindahan. Sementara di Hulu Terengganu juga menurun 205 orang daripada 48 keluarga masih berada di 5 pusat pemindahan, antaranya Balai Raya Kampung Batu 23, Balai Raya Kampung Pai Besar dan Pusat Pemindahan Bukit Tok Bat. Baik, saudara, bagi laporan banjir seterusnya kita bersama dengan Nur Yusof di talian ketika ini. Baik, Nur, silakan dengan laporan anda. Ya, terima kasih. Ya, walaupun pada umumnya bilangan penduduk yang terjejas banjir di Terengganu nampakkan semakin berkurangan,
di beberapa daerah yang dilanda banjir, tetapi kalau kita memberi fokus pada daerah Dungun, ia menunjukkan peningkatan. Ini dikaitkan bilangan penduduk yang terbanjir di daerah Dungun, ia menunjukkan peningkatan akibat dari limpahan air sungai Dungun yang surut dan kemudian menenggelamkan beberapa kawasan rendah, terutama di kawasan Paka, Jerangau dan beberapa tempat berhampiran dengan Kuala Dungun, iaitu antaranya Taman Rakyat, Binjai, Jalan Cik Rijah dan Paya Besar. Dewan Majlis Sukan daerah Dungun di Kampung Gondatuk menempatkan paling ramai penduduk yang terjejas banjir, hampir 2,000 orang dengan bilangan ahli keluarga sebanyak 430 keluarga. Kemudian diikuti dengan Dewan Sekolah Bala Besar hampir 1,000 orang dengan 234 keluarga. Dan manakala Sekolah Kebangsaan Nyur, penduduk yang terjejas banjir yang tempatkan di sekitar ini dari kawasan Paka 789 orang, melibatkan 216 keluarga. Beberapa laluan utama jalan pantai dari Dungun ke Paka ditutup kepada kenderaan ringan dan juga kenderaan berat, iaitu di Kampung Air Hitam, di Kampung Nyur dan Kampung Durian Mentagau. Untuk ke Kertih juga terjejas dengan banjir. Bagaimanapun, pengguna boleh menggunakan jalan alternatif Jalan Persimpangan Cik Lijah terus ke Paka. Berhubung mengenai laporan yang mengaitkan beberapa pusat pemindahan di Hulu Dungun menghadapi kekurangan bekalan makanan, masalah itu tidak berbangkit lagi dan dianggap selesai apabila pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM daerah Dungun melalui khidmat helikopter Angkatan Tentera Malaysia ATM menyalurkan makanan menggunakan khidmat perkhidmatan udara dan sudah dihantar ke kawasan terjejas banjir. Yang penduduk di pusat pemindahan di Hulu Dungun mendapat makanan yang mencukupi. Laluan darat ke pusat pemindahan di Hulu Dungun terputus hubungan sejak 3 hari lepas apabila berlaku tanah runtuh di Kampung Jenguk, di kawasan juga melibatkan Kampung Sukur. Itu sajalah laporan terus dari Dungun. Nur Yusuf melaporkan untuk ATM. Baik, terima kasih Nur Yusuf dengan perkembangan itu tadi. Dan beralih ke perkembangan banjir di Pahang. Jumlah penduduk terjejas banjir menurun kepada 33,601 mangsa setakat 12 tengah hari berbanding 33,643 orang di 9 daerah malam tadi. Dan Jurucakap Bilik Gerakan Banjir, Ibu Pejabat Polis Kontijen Pahang melaporkan daerah Kuantan merekodkan seramai 8,474 penduduk dipindahkan. Maran 3,693, Cerantut 6,657, Raub 221, Lipis 2,647, Rompin 13, Pekan 3,928, Temeloh 6,965 dan Bera 1,003. Dan di Perak, jumlah penduduk yang dipindahkan di Hulu Perak, Kuala Kangsar, Perak Tengah dan Kerian setakat 12 tengah hari tadi meningkat kepada 7,513 orang daripada 1,968 keluarga berbanding 7,010 orang malam tadi. Dan menurut Jurucakap Majlis Keselamatan Negara MKN Perak, kesemua mereka ditempatkan di 56 pusat pemindahan iaitu 25 di Kuala Kangsar, Perak Tengah 19, Hulu Perak 11 dan Kerian 1. Di Perak Tengah, bilangan mangsa banjir meningkat kepada 3,808 orang daripada 1,027 keluarga berbanding 3,479 mangsa daripada 971 keluarga malam tadi. Jumlah mangsa banjir di Kuala Kangsar yang merangkumi kawasan Sungai Siput iaitu sebanyak 2,778 orang daripada 697 keluarga, manakala di Hulu Perak 722 orang daripada 183 keluarga dan di Kerian 205 orang melibatkan 61 keluarga. Baik saudara, masuk hari ke-6 penduduk terjejas banjir di Pusat Pemindahan Banjir SK Sayong masih menerima lawatan dan sumbangan pelbagai pihak. Artis veteran dan Pertubuhan Misi Bantuan Kemanusiaan Selangor antara yang tampil memberi bantuan kemanusiaan. Dan mudahlah lanjut bersama wartawan Muhammad Zafri Abdul Jawad Adi, Pusat Pemindahan Banjir SK Sayong, Kuala Kangsar. Baik, silakan Zafri dengan laporan anda.
Baik, terima kasih rakan penyampai Siti Murni di Angkasa Puri. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Masih bersama saya Zaf. Sehingga detik ini masih bersama-sama anda setia untuk memberikan maklumat-maklumat terkini daripada lokasi kami di Pusat Pemindahan Banjir SK Sayong ini. Dan maklumat terkini mengenai bilangan penduduk terjejas di sekitar negeri Perak iaitu 7,587 orang penduduk melibatkan 1,962 buah keluarga di 56 buah pusat pemindahan. Dan hari ini masuk hari ke-6 penduduk terjejas banjir di Pusat Pemindahan SK Sayong ini masih menerima lawatan dan juga sumbangan pelbagai pihak, badan berkanun, NGO, orang perseorangan dan sebagainya. Artis veteran juga tidak ketinggalan untuk memberikan sumbangan dan juga khidmat masyarakat mereka tampil untuk melawat melawat mangsa-mangsa banjir di sekitar SK Sayong ini. Dan antara yang terlibat ialah Norlia Ghani dan juga Maimunah Ahmad. Dan juga tidak ketinggalan Pertubuhan Misi Bantuan Kemanusiaan Selangor atau dikenali sebagai PANTAS juga datang tampil memberi bantuan, membawa bukti iltizam mereka untuk membantu masyarakat-masyarakat yang terkandas akibat banjir di sini dengan memberi bantuan makanan dan juga keperluan-keperluan harian penduduk. Dan juga di tempat saya berada sekarang ini ialah Dewan Makan di mana masyarakat-masyarakat juga mendapatkan rawatan daripada pihak perubatan klinik daripada pasukan perubatan kesihatan Kuala Krai. Dan mereka-mereka ini antara yang turut sama membantu mereka dalam memberi perubatan dan juga perkhidmatan kesihatan secukupnya. Jika anda boleh saksikan di belakang saya ketika ini, pesakit-pesakit sedang menunggu giliran untuk diberi bantuan perubatan oleh doktor-doktor yang bertugas. Dan sepatutnya saya bersama dengan seorang doktor pada hari ini, iaitu Dr. Muhammad Zawawi Abu Bakar, antara doktor yang bertugas memberi rawatan kepada pesakit-pesakit di Pusat Pemindahan Banjir di sekolah ini. Baik doktor, terima kasih kerana sudi bersama kami pada hari ini. Boleh tak doktor ceritakan sedikit, ada tak masalah-masalah penyakit berjangkit di Pusat Pemindahan kali ini? Ya, terima kasih. Setakat ini penyakit berjangkit yang kami periksa di sini kebanyakannya ringan dan lebih kepada masalah saluran pernafasan atas. Dan secara umumnya kesihatan mangsa-mangsa banjir di sini memang memuaskanlah. Dan kami setiap hari memang menerima banyak kes kronik kes seperti darah tinggi dan kencing manis, termasuk juga kes ringan lah yang seperti mana yang saya sebutkan tadi. Ya. Jadi bagaimana dengan kualiti kebersihan ataupun kesihatan yang sepanjang doktor bertugas di sini? Ya, setakat ini saya rasa memuaskan. Seperti mana yang kita tengok sekarang ni, bilik pun bersih dan makanan memang teratur lah. Dan pihak kesihatan juga menghantar pasukan untuk mengecek memeriksa kualiti air dan juga memberi suntikan kepada pengendali makanan supaya penyakit berjangkit tidak berjangkit. Ya. Baik doktor, terima kasih kerana sudi bersama kami pada hari ini. Dan penonton-penonton TV1 sekalian, di sebelah tempat saya berada ketika ini ialah bantuan perubatan unit 96 Hospital Angkatan Tentera Lumut yang beroperasi selama 24 jam, juga memberi bantuan perubatan kepada penduduk-penduduk terjejas banjir di Pusat Pemindahan Banjir SK Sayong ini. Antara ubat-ubatan yang mereka sediakan seperti sakit asas seperti demam, cerit berit dan sebagainya. Dan mereka sangat bertuah kepada hari ini kerana bukti iltizam pemimpin berjiwa rakyat turun ke padang untuk merasai sendiri kesusahan dan juga kesedihan masyarakat-masyarakat yang terjejas banjir di Sekolah Kebangsaan Sayong ini. Dan bersama-sama saya ketika ini ialah Datuk Arkitek Wan Khair Anwar Muhammad, Ahli Parlimen Kuala Kangsar. Dan baik, terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami pada hari ini. Boleh tak Datuk ceritakan sedikit apakah perkembangan stok bantuan di sekolah ini? Terima kasih. Dalam kita menguruskan krisis bencana banjir di Kuala Kangsar ini, alhamdulillah dari sudut bantuan dan juga penyelarasan dan juga pemberian adalah mencukupi, dan mengikut stoknya kita mempunyai stok lebihan, bukannya lebihan, maknanya 5 hari reserve dalam apa yang kita adakan, dan kita bersiap sedia, sentiasa bersiap sedia. Dan cuma yang kita nak menekankan lagi adalah keadaan di luar daripada fizikal, bantuan fizikal, iaitu membantu kanak-kanak kita macam seperti mana yang telah dibuat oleh penyanyi-penyanyi veteran, menghiburkan bagaimana kita boleh memberi bantuan kaunseling kepada masalah emosi ataupun trauma yang kadang-kadang kita lihat masa-masa banjir ini dia rindu kepada rumah,
kerana telah berpindah sini begitu lama. Jadi perkara-perkara inilah yang bukan fizikal kita melihat. Dan juga kepada kaunseling kepada anak-anak kita yang bertaburan ini, mungkin kita akan membuat program-program pendidikan ala tidak rasmi supaya mereka dapat dimanfaatkan dari segi masa apabila mereka berada di sini. Jadi itulah penambahan nilai yang perlu kita lakukan untuk sama-sama. Alhamdulillah, tapi dari segi bantuan kebajikan orang yang daripada NGO, jabatan-jabatan adalah cukup baik, dan saya ucapkan tahniah kepada semua yang terlibat, bukan sahaja daripada jabatan, agensi NGO, tetapi penduduk masyarakat itu sendiri yang menjadi sebahagian daripada bantuan ataupun sukarelawan yang rasmi, yang tidak rasmi turun bersama-sama. Dan kita lihat bahawa di Perak ini Kuala Kangsar adalah salah satu kawasan yang dapat bencana banjir itu yang lebih teruk daripada parlimen-parlimen lain. Jadi bagaimana pula dengan bantuan persekolahan, memandangkan musim persekolahan akan bermula tidak lama lagi, bagaimana ahli Parlimen Kuala Kangsar sendiri bertindak untuk beri bantuan persekolahan? Sebenarnya di peringkat parlimen dan juga adun-adun kita telah menjalankan program bantuan persekolahan pada awal, bermula pada 5 Disember, itu sebelum 2-3 minggu sebelum bencana ini berlaku. Dan kita tahu bahawa jumlah yang kita beri begitu banyak sudah tentu menjadi lebih kerana terdapat mangsa-mangsa baru, walaupun mereka tidak termasuk dalam kumpulan bantuan terdahulu. Sekarang ini apabila terjadinya bencana banjir ini, nescaya kita akan tumpukan kepada bantuan persekolahan yang anak-anak kita bakal memasuki pembelajaran pada awal tahun depan. Jadi itulah yang kita telah lakukan bersama-sama, dan kedua-dua DUN dan juga Parlimen bergerak untuk sama-sama kita lihat kepada supaya anak-anak kita yang yang bantuan persekolahan dilihat juga. Okey, baik Datuk, terima kasih kerana sudah bersama kami di Nasional 1 pada hari ini. Baik, kepada penonton TV1, anda dinasihatkan agar menjaga kebersihan dan juga keselamatan bagi penduduk yang terjejas banjir di mana-mana pusat pemindahan. Dan kepada anda penonton-penonton yang sedang menonton ketika ini, diharapkan jangan menyalurkan ataupun menyebarkan maklumat-maklumat yang tidak sahih, kerana kami di sini bekerja keras untuk anda, menyalurkan maklumat untuk anda. Diharapkan jangan menyebarkan maklumat-maklumat yang tidak benar dan palsu itu. Dan Siti Murni, saya kira itu saja laporan saya daripada Pusat Pemindahan SK Sayong ini. Kita kembali bersama anda di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Zafri dengan perkembangan terkini banjir di Kuala Kangsar, Perak sebentar tadi. Dan selepas Kedah yang pusat pemindahan di Sekolah Kebangsaan Sungai Kecil Ulu, Bandar Baharu ditutup petang semalam, setakat pagi ini belum ada pusat pemindahan baru ditutup. Walau bagaimanapun, beberapa negeri mencatatkan penurunan dari segi jumlah penduduk yang masih berada di pusat pemindahan. Dan di Johor setakat 12 tengah hari tadi, seramai 475 penduduk terjejas banjir masih ditempatkan di pusat pemindahan sementara di 5 daerah terjejas. Kawasan yang masih dilanda banjir ketika ini ialah di Segamat, Keluang, Kota Tinggi, Muar dan Batu Pahat. Portal Bencana Majlis Keselamatan Negara MKN melaporkan Keluang mencatatkan jumlah penduduk terjejas banjir tertinggi iaitu seramai 252 orang di 4 pusat pemindahan. Ia diikuti daerah Batu Pahat seramai 122 orang di 2 pusat pemindahan dan 1 pusat pemindahan di Kota Tinggi dengan seramai 72 penduduk terjejas banjir, Muar 18 orang dan Segamat 11 orang. Perlis juga mencatatkan penurunan jumlah penduduk yang masih berada di pusat pemindahan ketika ini hanya 37 orang daripada 10 buah keluarga. Kesemua mereka ditempatkan di Sekolah Menengah Kebangsaan ABI. Paras air di Empangan Timah Tasoh sejak kemarin berada di paras normal iaitu 29.05. Namun Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan nasihat hujan lebat akan melanda negeri itu bermula esok sehingga 31 Disember ini. Sementara di Selangor, jumlah penduduk dipindahkan hanya seramai 85 orang daripada 19 buah keluarga. Baik, saudara, pesakit kritikal di hospital yang terjejas banjir di Kelantan sudah mula dipindahkan secara berperingkat ke Hospital Universiti Sains Malaysia HUSM Kubang Krian bagi mendapatkan rawatan yang lebih baik. Antaranya HUSM menerima pesakit daripada Hospital Kuala Krai, Hospital Tumpat dan Hospital Pasir Mas. Dan bersama saya di talian ketika ini pengarah kampus kesihatan USM, Profesor Datuk Dr. Mafauzi Muhammad. Baik, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam.
Baik Prof, setakat ini berapa jumlah pesakit yang terjejas banjir telah pun dipindahkan ke HUSM setakat tengah hari tadi Prof? Setakat ini ada 174 orang pesakit yang dipindahkan dari berbagai hospital di jajahan di Kelantan. Baik Prof, dari segi aspek pengurusan bagi pesakit yang terlibat setakat ini, adakah mencukupi fasiliti yang disediakan bagi pihak HUSM itu sendiri? Fasiliti mencukupi untuk fasiliti personel atau doktor-doktor, jurawat dan sebagainya, kerana ada antara doktor-doktor kita dan jurawat juga terjejas atau terkandas disebabkan banjir. Jadi kita telah mendapat sokongan daripada Kementerian Kesihatan, Jabatan Kesihatan Negeri, di mana doktor-doktor terutama daripada Hospital Raja Perempuan Zainab II yang sekarang ni dilimpahi air banjir dan tidak dapat fungsi sepenuhnya. Jadi mereka sekarang ni ditugaskan untuk menolong kita di Hospital USM. Jadi dari segi doktor, dan kita juga ada mendapat tawaran daripada doktor-doktor daripada fakulti perubatan lain di IPTA seperti Universiti Melaya, UiTM, yang akan menghantar lebih kurang 50 orang doktor-doktor mereka untuk membantu kita di hospital ini. Baik Prof, saya difahamkan juga bahawa kampus USM Kubang Krian kini menjadi pusat pemindahan sementara bagi keluarga kaki tangan pelajar dan juga pesakit yang tidak dapat pulang ke rumah berikutan banjir berlaku ketika ini. Jadi berapa ramai setakat ini Prof yang dipindahkan ke lokasi itu? Ya, kita pernah ada sampai 350 orang pelajar-pelajar daripada IPTA lain yang tidak dapat pulang kerana banjir. Dan sekarang kita telah hantar mereka melalui bas ke Kuala Lumpur, di mana bas universiti mereka daripada UUM, UNIMED umpamanya akan mengambil mereka dan pulang ke kampus masing-masing. Buat masa ini kita ada lebih kurang 80 orang lagi pelajar yang masih menunggu untuk kita hantar ke Kuala Lumpur, dan dari sana bas daripada universiti masing-masing akan mengambil mereka pulang ke kampus masing-masing. Baik Prof, selain itu juga. Untuk pesakit, halo. Ya, sila. Untuk pesakit ada juga pesakit yang kita boleh hantar pulang selepas mereka baik daripada hospital, tapi mereka tidak dapat pulang kerana rumah mereka ditenggelami air atau jalan ke rumah mereka masih lagi tidak boleh lalui kenderaan. Jadi untuk pesakit-pesakit begini pun kita menyediakan tempat untuk mereka. Dan kita juga menyediakan makanan untuk mereka yang mencukupi dan dibantu oleh pusat Islam, di mana pelajar-pelajar kita membantu kaki tangan atau staf kita untuk memasak. Bukan sahaja untuk sakit-sakit juga, tapi pada para staf di hospital ini yang tidak dapat pulang dan terkandas di dalam kampus kita. Baik, terima kasih Prof dengan perkembangan itu tadi. Baik, surat itu dia pengembangan yang diberikan oleh Pengarah Kampus Kesihatan USM Profesor Datuk Dr. Mafauzi Muhammad sebentar tadi. Saudara, melalui saat cemas melahirkan anak ketika usaha memindahkan penduduk terjejas akan menjadi sejarah hidup buat seorang ibu di Kota Baru. Salmah Muhammad yang terpaksa melahirkan anak keduanya di atas truk Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM melalui detik-detik itu. Dan wartawan Izam Hadi Siddiq berjaya menemu bual Salmah yang ditempatkan di Pejabat JPAM Kota Baru sebelum dibenarkan pulang ke rumah. Ketika air mula naik di kawasan Kota Baru, seorang ibu bertarung nyawa bukan sahaja untuk menyelamatkan diri, malah untuk melahirkan bayi keduanya. Dalam keadaan genting itu, Salmah berjaya dikeluarkan dari kawasan yang mula ditenggelami air dan dibawa naik ke truk JPAM. Lagi dalam pukul 9 pagi, lepas tu dalam petang-petang dia sakit. Dalam lepas maghrib dia sakit tenat. Tunggu semasa tunggu truk JPAM pergi ambil, lepas tu dalam lepas Isya JPAM datang, lepas tu ambil, lepas tu dalam pukul 9 lebih dia beranak dah atas lori. Rasa sakit tu
tahu lah, tiba-tiba dia kuat sakit ke. Lepas tu tak tahu nak salim lalu. Kalau ikut hari, dah cukup hari ke belum? Oh, ya cukup dah. Oh, memang cukup hari. Oh, cukup dah. Bagi anggota JPAM, Aida Dollah yang bertanggungjawab menyambut kelahiran bayi tersebut menganggapnya sebagai pengalaman paling berharga. Soalan susu memang itulah saya tak dapat bayar ke lah sebab kalau saya tak buat pun dah baby nak keluar terpaksa rasa sambut. Lepas tu saya buat setadaya mampu lah. Ada pengalaman tak sebelum ni? Saya standby dekat USM. Lepas tu saya pernah pergi ambil laki semacam ni. Sebab tu dari pengalaman tu lah saya buat tu. Skuad Alpha RTM yang bersama-sama penduduk terjejas banjir serta pasukan penyelamat melihat sendiri banyak peristiwa yang akan menjadi sejarah dan memori sepanjang hayat. Baik, saudara, untuk perkembangan cuaca semasa, kita terus saja ke Jabatan Meteorologi secara langsung bersama pegawainya, Khairuddin Sari. Baik, silakan Cik Khairuddin. Terima kasih Siti Murni di Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Ketika ini, nasihat hujan lebat peringkat kuning telah pun ditingkatkan kepada amaran hujan lebat peringkat jingga di selatan Terengganu, turut membabitkan 4 daerah di kawasan pantai negeri Pahang, begitu juga 4 daerah di kawasan tengah dan pantai negeri Johor, di mana hujan sekejap-sekejap kadangkala sederhana lebat yang sudah pun mula berlaku ini dijangka boleh berlanjutan sehingga Rabu 31 Disember 2014. Pada masa yang sama, nasihat hujan lebat peringkat kuning masih lagi dikekalkan untuk negeri Perlis, Kedah, Utara Perak, Kelantan, Tengah dan juga Utara negeri Terengganu, kawasan pedalaman di negeri Pahang, begitu juga di kawasan sebelah pantai barat di negeri Johor, di mana hujan monsun berserta angin kencang dijangka boleh bermula esok Isnin 29 Disember 2014 yang juga dijangka boleh berlanjutan sehingga Rabu 31 Disember 2014. Nasihat hujan lebat peringkat kuning juga turut ditingkatkan kepada amaran hujan lebat peringkat jingga untuk bahagian Kudat, Sandakan, begitu juga untuk daerah Lahad Datu bagi bahagian Tawau di negeri Sabah ini, di mana hujan sekejap kadangkala sederhana lebat yang sudah pun berlaku di kawasan ini dijangka turut boleh berlanjutan sehingga Rabu 31 Disember 2014. Selain itu, nasihat hujan lebat peringkat kuning masih lagi dikekalkan di barat negeri Sarawak yang membabitkan bahagian Mukah, Sibu, Betong, Sarike, Seri Aman, Samarahan dan juga Kuching, di mana hujan monsun beserta angin kencang ini dijangka boleh bermula esok 29 Disember 2014 dan dijangka turut boleh berpanjangan sehingga Rabu 31 Disember 2014. Berikutan tiupan angin yang agak kencang secara berterusan sejak beberapa hari yang lalu dan juga dijangka untuk tempoh beberapa hari yang akan datang, turut mendedahkan kawasan perairan Laut Cina Selatan ini kepada keadaan yang bergelora. Sehubungan itu juga, amaran angin kencang laut bergelora kategori ketiga masih lagi dikekalkan untuk kawasan perairan Kondor, di mana angin kencang dengan kelajuan boleh melebihi 60 km sejam dan dengan ombak boleh mencapai ketinggian melebihi 4,5 meter adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk pekerja-pekerja di pelantar minyak. Amaran angin kencang laut bergelora kategori kedua juga turut dikekalkan untuk kawasan perairan Samui, Tioman, Reef North, Layang-Layang dan juga Palawan, di mana angin kencang dengan kelajuan 50 hingga 60 km sejam dan dengan ombak boleh mencapai ketinggian sehingga 4,5 meter ini turut berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk aktiviti menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Amaran angin kencang laut bergelora kategori pertama pula masih lagi berkuat kuasa untuk kawasan perairan Bungguran, Reef South dan juga Labuan, di mana angin kencang dengan kelajuan 40 hingga 50 km sejam dan dengan ombak boleh mencapai ketinggian sehingga 3,5 meter ini pula adalah berbahaya kepada bobot kecil juga kepada aktiviti rekreasi dan sukan laut. Untuk perkembangan cuaca terkini bagi Semenanjung, hujan beserta ribut petir ketika ini telah pun dicerap di sekitar kawasan perairan selatan Terengganu, begitu juga di sekitar kawasan perairan Pahang, di mana keadaan cuaca ini dijangka semakin bergerak masuk ke kawasan daratan secara perlahan-lahan yang seterusnya boleh memberikan keadaan cuaca lembap yang berpanjangan di timur Semenanjung ini. Sementara hujan beserta ribut petir masih lagi boleh dijangkakan berlaku
pada sebelah lewat petang ini, terutamanya untuk barat Semenanjung. Untuk negeri Sabah pula ketika ini, hujan sekejap kadang-kadang serada lebat sudah pun mula berlaku di bahagian Kudat, Sandakan, begitu juga untuk daerah Lahad Datu bahagian Tawau Sabah ini, di mana hujan keadaan cuaca yang lembap ini juga turut dijangka boleh berpanjangan sehingga ke 31 Disember 2014. Hujan berserta di bawah peti juga ketika ini sudah pun berlaku di sekitar bahagian pantai barat, di mana keadaan cuaca yang sama turut dijangkakan berlaku petang ini di bahagian pedalaman dan juga wilayah Persekutuan Labuan, di mana keadaan cuaca lembap terutamanya di barat negeri Sabah ini juga turut dijangka boleh berpanjangan untuk sepanjang hari ini. Hujan juga ketika ini sudah pun terbentuk di bahagian Limbang, pedalaman Miri dan juga pedalaman Kapit. Sementara bahagian-bahagian lain di negeri Sarawak ketika ini masih lagi berada dalam keadaan yang cerah. Jabatan Meteorologi juga turut menafikan kabar-kabar angin tentang kejadian tsunami yang dikatakan bakal melanda timur Sabah. Sehubungan itu, orang ramai disarankan agar tidak mempercayai dan tidak turut terlibat sama menyebarkan kabar-kabar angin yang tidak berasas ini. Dapatkan sebarang nasihat ataupun amaran yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia secara sahih di laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun melalui telefon bimbit di m.met.gov.my. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia buat masa ini. Kembali ke Angkasa Puri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.